Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsikan tentang maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih ni salah satu tajuk dalam grammar bahasa Arab. Ni sebenarnya tajuk ni senang je ya. Kalau kita faham macam mana nak buat, insya-Allah kita tahu benda ni tak susah mana. Okey, saya beritahu sebenarnya maf'ul li ajlih ni, kita just nak beritahu tentang kenapa sesuatu perbuatan tu dibuat. Andai kata saya cakap saya pergi sekolah, dan lepas tu saya nak beritahu saya pergi sekolah sebab apa. Itu je sebenarnya. Andai kata saya sebut azhabu ilal madrasati li talabil ilmi. Li talabil ilmi tu betul, untuk menuntut ilmu. Cumanya bila maf'ul li ajlih, dia uslub tu uslub lain sikit daripada yang kita biasa guna li talabil ilmi tu. Macam mana caranya adalah dalam bahasa Arab dia gunakan, kita boleh gunakan talaban lil ilmi. Azhabu ilal madrasati talaban lil ilmi. Jadi sebenarnya talaban lil ilmi tu, talaban li tu dia adalah keyword dalam tajuk maf'ul li ajlih ni, sebab kita boleh gunakan talaban li tu untuk konteks-konteks yang lain. Contohnya kita nak sebut bapa saya pergi ke jelai untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan rezeki, kita boleh gunakan talaban lir rizki. Nampak ya, talaban li tu kita maintain, cuma rizki ilm tu kita boleh tukar. So kita boleh sebut yazhabu abi ila felda jelai talaban lir rizki. Selain pada talaban li, sebenarnya kita kena hafal lah keyword-keyword dia masa kita nak buat maf'ul li ajlih. Contoh, dalam keyword-keyword maf'ul li ajlih ni kita ada khaufan min contohnya. Jadi kalau saya sebut musim-musim corona ni, saya sebut la akhruju minal bait al-an khaufan min corona. Maksudnya saya tak keluar, la akhruju, saya tak keluar, minal bait, daripada rumah, al-an sekarang, khaufan min corona. Jadi jika kita ditanya mengapa kamu tak keluar, sebab apa kamu tak keluar, jadi kita akan jawab kerana takut pada corona. Itu salah satunya. Jadi kalau kita tahu khaufan min ni, kita boleh sebutlah banyak lagi contoh-contoh lain gunakan keyword khaufan min. Contohnya apa dia? Kalau saya sebut andai katalah saya sebut saya meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah. So kita boleh sebut atruku al-ma'siyah, atruku al-ma'asi khaufan minallahi. Bila kita sebut khaufan minallahi, maknanya kerana takutkan Allah. Jadi kenapa saya tinggalkan maasi tadi tu? Kerana takutkan Allah. Jadi khaufan minallah tu jadi tujuan kenapa kita tinggalkan maksiat tadi tu. Itulah dia maf'ul li ajlihi. Kemudian kita punya keyword yang ketiga adalah qasda. Qasda sebagai contoh, kalau kita buat aqra'ul jaridata qasdal ma'rifah. Maksudnya apa tu? Saya membaca surat khabar. Tujuan saya apa untuk baca surat khabar? Kita sebut tadi kan maf'ul li ajlih tu maknanya kita buat sesuatu tu kerana apa? Jadi kita boleh sebut aqra'ul jaridata qasdal ma'rifah. Maknanya saya membaca akhbar untuk apa? Untuk dapat knowledge. Ma'rifah tu maksudnya pengetahuan. Jadi kita boleh gunakan keyword qasda al-ma'rifah. Dan kita nampakkan kat situ qasda al-ma'rifah tu tak perlu letak li. Kita boleh gunakan qasda al-ma'rifah terus. Itu yang ketiga. Jadi kita boleh apply contoh qasda ni. Tak ada lam. Jadi kita boleh letak apa dia, perkataan selepas tu. Contohnya saya sebut mak saya bekerja, ta'malu ummi qasda musa'adatil marda. Andai kata mak kita doktor ataupun jururawat, jadi kita boleh sebut ta'malu ummi, mak saya bekerja. Kerana apa mak awak bekerja? Qasda, dengan tujuan musa'adatil marda, dengan tujuan membantu musa'adah, membantu al-marda, pesakit-pesakit, patient. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, keyword kita yang keempat pula adalah takwiyatan li. Contohnya kita boleh gunakan takwiyatan lil ukhuwah contohnya.
Okay, apakah maksud taqwiyatan adalah untuk menguatkan ukhuwah. Okay, jadi kita carilah apa-apa fi'il yang sesuai. Contohnya kalau kata saya call kawan saya. Okay, jadi saya call kawan saya. Kenapa saya call kawan saya? Untuk menguatkan ukhuwah. Jadi kalau saya nak sebut ayat macam tu, saya akan sebut attasilu. Okay, attasil maknanya kontak, berhubung. Attasilu bizamilati. Okay, kalau kita perempuan, mungkin kita sebut kawan perempuan kita. Attasilu bizamilati taqwiyatan lil ukhuwah. Okay, kenapa saya call kawan saya ni? Okay, kita cakap saya call kawan saya sebab nak menguatkan, mengeratkan ukhuwah. So, attasilu bizamilati taqwiyatan lil ukhuwati. Macam tu juga kalau sebut saya macam ziarah pakcik-pakcik saya, makcik-makcik saya untuk menguatkan silaturahim. Contohnya, jadi kita akan sebut azuru. Okay, saya melawat, saya ziarah. Azuru, kita panggil ammi wa ammati. Okay, contohnya saya ziarah pakcik dan makcik saya taqwiyatan li silaturahimi. Okay, untuk mengeratkan, untuk menguatkan silaturahim. Okay, yang kelima pula apa dia? Okay, yang kelima adalah hadhara. Okay, tu keyword yang kelima kita, hadhara. Jadi hadhara ni pun kita boleh gunakan dia dalam konteks maf'ul li ajlihi. Macam mana kita nak gunakan? Okay, andai katalah saya sebut saya tak keluar malam, okay, kerana takut benda-benda buruk terjadi. Andai kata saya nak sebut macam tu kan, kenapa kamu tak keluar malam ni? Okay, kita sebut saya tak keluar malam sebab nak mengelakkan benda buruk. Okay, jadi kalau saya nak cakap macam tu, saya akan sebut la akhruju fil laili illa akhruj, kan? La, tak keluar, saya tak keluar fil lail, pada waktu malam, hadhara syarri, hadhara asyarri. Okay, bila kita sebut hadhara syarri, maksudnya nak mengelakkan keburukan lah. Syar tu maknanya keburukan, kejahatan. Okay, jadi kita boleh apply benda yang sama dalam konteks-konteks yang lain. Hadhar al-azab ke, contohnya kalau saya sebut saya tidak melakukan maksiat, hadhar al-azab, kerana nak mengelakkan azab. Ataupun kita nak sebut nak mengelakkan tindakan apa, iqab, contohnya hazar al-iqab. Jadi yang sesuai lah, kalau kita ada wakil-wakil tertentu, kita boleh apply benda ni. Okey, daripada apa yang kita dah bincangkan tadi, kita dapat pastikan, kita mungkin dapat perhatikan bahawa maf'ul li ajlihi ni nampak ada dua jenis. Okey, satu jenis mudhaf, mudhafun ilaih, satu lagi yang jenis bukan mudhaf. Okey, yang jenis bukan mudhaf tu yang talaban lil ilmi, talaban lil rizki, taqwiyatan li silatirrahimi, taqwiyatan lil ukhuwati. Yang tu bukan mudhaf. Okey, sebab apa? Sebab dia satu perkataan baris atas mansub macam tu, di baris atas taqwiyatan li, dia ada harf jar. Yang tu bukan mudhafun ilaih. Okey, itu satu jenis. Tapi kalau kita nampak ada juga maf'ul li ajlih yang stylenya tu style mudhaf, mudhafun ilaih, iaitu yang direct. Kita nampak dia ada satu perkataan tu macam qasdal ma'rifah. So dia gabung terus, kan? Dia tak ada huruf jar yang pisahkan dia. Qasdal ma'rifah. Okey, itu jenis mudhaf, mudhaf ilaih. Yang lain mana tadi yang kita kalau sebut pasal tadi hadhara syarri. Okey, hadhara syarri. Okey, itu pun sama juga, itu jenis mudhaf, mudhafun ilaih. Mana lagi yang jenis mudhafun ilaih? Mungkin okey, kalau khasyatallah kita tak sebut tadi, tapi dalam konteks tertentu kita boleh sebut andai kata saya sembahyang kerana takutkan Allah. Okey, saya andai kata saya sebut usalli kulla yaumin khasyatallah. Okey, saya sembahyang setiap hari kerana takut kepada Allah SWT. Okey, takut, okey, segan kepada Allah SWT. Okey, itu yang jenis mudhaf. Maknanya apa? Kita faham bahawa jenis mudhaf ni dia direct terus, khasyah, lepas tu khasyatullah. Okay, dua perkataan sekali gitu, dia tak ada harful jar. Okay, tapi yang bukan jenis mudhaf ni, itulah yang talaban li. Nampak tak? Dia bukannya terus begitu. Macam satu lagi, kalau kita perasan yang jenis mudhaf ni, dia bukan ada tanwin. Dia tidak ada tanwin. Maknanya khasyatullah, hadhara. Nampak tak? Dia baris atas, betul baris atas, hadhara, tapi hazara syarri. Okay, hadhara tu dia baris atas tapi tak tanwin. Okay, itu mudhaf, mudhaf ilaih. Tapi yang jenis bukan mudhaf ni, dia ada tanwin. Okay, macam talaban lil ma'rifah, talaban lil ilmi, talaban lil rizki.
Okay, takwiyatan li silaturahimi. Kan yang tanwin tu maknanya dia bukan jenis mudhaf. Yang jenis mudhaf dia tak akan tanwin. Itu mungkin cara mudah kita nak faham. Jadi saya harap dengan apa yang telah kita kongsikan pada hari ini, kita dah dapat menguasai uslub bahasa Arab, iaitu maf'ul li ajlihi. Jadi kita take it easy, kita jangan rasa bentuk susah. Just kita kena ada vocab-vocab sikit lah sebenarnya. Dan tu contoh-contoh yang dah ada mungkin yang kita tahu. Sebenarnya daripada masa ke semasa kita boleh collect, kita boleh kumpul lagi ungkapan-ungkapan yang sesuai jadi maf'ul li ajlihi. Okey, jadi dengan penjelasan kita tentang maf'ul li ajlihi, saya harap kita dapat beberapa poin penting. Poin pertama, kita sedar bahawa maf'ul li ajlihi ini dia digunakan untuk ceritakan tujuan sesuatu perbuatan itu dibuat. Okey, macam yang kita dah terangkan tadi, bila buat sesuatu perbuatan, apa tujuan kita buat. Okey, jadi kita boleh gunakan uslub maf'ul li ajlihi. Dan kita juga kena faham poin yang kedua, iaitu uslub ini uslub Arab. Okay, jadi nak tak nak kita kena ubah sikit mindset kita. Jangan hanya faham melalui bahasa Melayu je. Okay, kita kena faham, oh ini uslub bahasa Arab untuk ceritakan tentang tujuan. Macam saya sebut tadi, benda simple je. Okay, macam nak sebut azhabu ilal madrasati li talabil ilmi. Okay, kalau uslub tu kita dah biasa. Saya pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, kan? Macam mesra bahasa Melayu dia punya uslub. Saya pergi ke sekolah li untuk talab menuntut ilmu. Okay, ilmi. Jadi macam tu kita rasa senang je, kan? Okay, cuma kita kena tahu ada satu uslub lagi, iaitu uslub Arab yang dia boleh gunakan talaban lil ilmi. Okay, walaupun bunyinya tu lain sikit. Okay, sebab apa bunyi dia lain? Azhabu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah. Talaban menuntut untuk ilmu, kan, kalau kita terjemah dia literal. Sedangkan benda tu uslub Arab. Jadi kita kena terima hakikat bahawa uslub Arab boleh macam tu dan ayat tu betul. Dan kita sebagai pelajar bahasa, kita kenalah tengok macam mana orang Arab gunakan. Kita pun kita panggil apa, kita tirulah cara dia gunakan. Okay? Kita follow cara dia gunakan. Okay, jadi kalau kita boleh buat macam tu, okay, maknanya ayat kita akan betul. Okay? Sebab tu yang tadi kita tahu, kan, bila hazara tadi tak ada pula dia guna harfu jar. So kita follow sebiji-sebiji macam dia buat, kan, hazara syarri. Okay, dalam Quran ada hazara al-maut. Jadi apa lagi tadi kita kalau tengok khasyata tadi, kan. Okay, khasyata Allah contohnya. Okay, jadi ayat-ayat tersebut itu betul dari segi uslub Arab. Dan jika kita boleh gunakan, kita akan dapat nampak hebatlah, kan, bila kita mengarang, kita gunakan maf'ul li ajlih macam tu. Orang akan nampak, oh bagus, ya, kita boleh pandai gunakan bahasa Arab ni dengan betul, dengan level yang agak baik. Sebab maf'ul li ajlih ni saya anggap agak level yang boleh kata advance jugalah, siapa-siapa boleh gunakan. Okey, saya rasa setakat itu sajalah perkongsian kita pada kali ini, sehingga kita bertemu lagi di masa-masa akan datang.